Okey. Ada satu masa tu kalau tak silap aku sebelum sampai ke Raub dalam sekitar pukul 3 pagi macam tu lah. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Sebelum kita memulakan bicara kita pada hari ini, kita sedekahkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Terima kasih kepada semua yang masih sudi lagi singgah di channel Angah Story ini mendengarkan kisah-kisah seram dan kisah-kisah yang ada di dalam channel Angah Story ini. Terima kasih banyak-banyak Angah ucapkan, tak terbalas budi dan jasa korang. Kepada yang baru singgah di channel Angah Story ini, Angah harapkan tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan button notifikasi, tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi sekiranya ada video-video terbaru daripada channel Angah Story ini. Okey, korang nampak ada perbezaan hari ni? Nampak tak belakang cahaya sangat-sangat terang? Silau mata Angah. Sebab hari ni Angah terpaksa buat video pada siang hari sebab kesuntukan masa di malam hari. Jadi Angah terpaksa ubah schedule. So korang nampak memang Angah tengah rekod ni di waktu siang. Bukannya Angah takut bukan Angah takut. Itu korang kena ketepikan Itu bukan yang sebenarnya. Angah tak takut. Angah memang akan buat rekod pada malam hari. Tapi hari ini ada pengecualian sikit sebab ada hal tertentu di waktu malam. Jadi Angah terpaksa rekod pada siang hari. Jadi hari ini kita akan mendengarkan satu kisah. Tak tahulah berapa kisah dalam cerita ni. Korang kena tunggu sampai habis. Korang kena dengar sampai habis berapa cerita yang ada dalam kisah yang Angah paparkan hari ini. Okey, hari ini ada kisah daripada kawan kita lagi, itu Cik Faiz. Faiz ni seorang YouTuber juga sebenarnya. Kalau korang tengok dia punya channel YouTube, Angah bukan nak promo channel dia, tapi ini sekadar untuk sesiapa yang ingin lihat makan-makan, mukbang, ataupun nak tahu tempat-tempat menarik di sekitar Selangor, di sekitar Perlis, makan-makanan yang ada di kedai-kedai di situ. Korang boleh tengok channel Faiz Melantak Babe. Nanti Angah letakkan di ruangan deskripsi. Jangan lupa untuk terus subscribe sekiranya anda berminat. Kalau suka, tekan tanda suka. Okey, Angah tak nak buang masa sebab hari ni Angah cuba nak cut short beberapa perkara. Kita akan terus mendengar. Ini adalah perbualan yang Angah rakamkan ataupun voice note yang telah dirakamkan oleh Faiz ni. Jadi kepada sesiapa yang suka nak mendengarnya, Angah persilakan ambil popcorn, ambil air. Jangan ke mana-mana, terus menonton channel Angah ni sampai habis. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Encik Faiz ni. Okey, untuk pengetahuan semua, pada episod yang pertama dulu, Faiz ni ada menceritakan perjalanan dia daripada Selangor untuk balik ke kampung di Perlis. Jadi perjalanan tu memang macam-macam cerita ada. Ini perjalanan yang bukan bersama keluarga, tapi bersama kawan-kawan. Nak tahu apa ceritanya? Dengar kisah ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman aku dan kawan-kawan aku semasa menunggang motor menuju ke Kemah Highland. Ada satu cerita, aku tak tahu lah nak dikatakan hantu ke ataupun misteri lah. Aku senang cerita macam tu lah. Okey, kisahnya bermula kalau tak silap aku 2013 ke 2012 macam tu, tak ingat lah. Aku dengan kawan-kawan motor aku plan nak pergi ride motor ke Kemah Highland. Waktu tu kita orang plan nak melalui jalan jauh lah. Sebab jalan Kemah Highland biasa kita lalu jalan macam biasa, jalan highway Utara Selatan. Kalau daripada Kelang, highway Utara Selatan masuk ke Tapah. So jalan tu bosan. Kita nak cuba jalan lain pula lah, jalan lebih jauh lah, itu melalui Sungai Koyan. Sebab orang kata pemandangan view waktu pagi dia memang cantik kat sana. Selain dapat melalui jalan-jalan kampung yang best kan. So kita orang pun decide gerak malam lah. Pukul 12 malam kita orang decide gerak. Pukul 12 tu kita orang gerak. Aku tak ingat lah jalan dia lalu mana. Cuma yang aku ingat kita akan melalui Tol Gombak.
Dan teruslah melalui Pahang lah, lalu Karak atas lagu. Okey, nak jadikan cerita ni, kita orang bergerak sebanyak 6 motor. Masa gerak tu adalah motor. marshal, adalah ketua leader ya, ada leader yang jaga depan dan aku pula orang yang paling belakang. Kita orang jaga ada depan belakang lah untuk pastikan semua yang ikut tu dalam keadaan baik dan terkawal lah, senang cerita. Okey, ada satu masa tu kalau tak silap aku, sebelum sampai ke Raub dalam sekitar pukul 3 pagi macam tu lah. Perjalanan masuk ke kampung tu memang sangat panjang, jalan lurus, tak ada langsung lampu. Nak jumpa kereta memang tak ada langsung. So kita orang masing-masing naik motor dan nyalakan lampu tinggi lah masing-masing. Sebab gelap, keadaan tu sangat gelap dan memang mengantuk. Lepas tu macam biasa, ketua aku, leader aku, setiap kali lepas perjalanan jauh dalam sejam dia akan berhenti ke tepi dan kita orang semua satu geng motor akan berhenti ke tepi dan dia akan kira cukup tak ahli dia. Nak dijadikan cerita, sebelum sampai ke Bera tu, ke Raub, ada satu perjalanan panjang tu, kita orang pun stop ke tepi lah. Stop ke tepi. Macam biasa, aku punya leader akan kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kira. Kali ni dia kira sampai lepas aku dia berhenti. Aku orang ke-6 tak akhir dia berhenti. Lepas tu dia patah balik, dia kira sebanyak 4 kali dia kira. Bila dia kira sampai 4 kali tu, dia sampai turn aku, dia tergamam lah. Dia tergamam dan dia terus buat macam biasa, naik motor. Naik motor, okey. Dia kata okey, kita gerak balik baca doa. Baca doa, lepas tu kita gerak jalan balik macam teruskan perjalanan. Sebab kita orang plan nak solat subuh dekat Raub, kalau tak silap aku lah, sebelum sampai ke Sungai Koyan. Sebab aku pun tak ingat lah jalan-jalan dia, yang tahu tu aku punya leader lah, tak ingat. Cuma kita orang punya plan memang akan solat subuh dekat Raub, lepas tu akan sarapan kat Pekan situ, Pekan area situ, seterusnya sebelum masuk ke Sungai Koyan. Kita orang alhamdulillah sampai ke, kita orang dapat berjemaah solat subuh dekat Raub. Lepas tu bila siang, sebelum sampai ke Raub tu, ada satu kes, member aku tu, yang leader aku tu, dia bawa motor, tiba-tiba jalan lurus, tiba dia bawa motor slow-slow, berhenti-berhenti. Sampai kawan aku terpaksa tukar lead. Kawan aku yang jadi lead kat depan, dia yang kawan aku yang jadi leader tu ke belakang pula. Aku tak tahulah kawan faham tak cerita ni. Boleh sebab aku pun cakap spontan je kan. Kawan aku yang asal jadi leader tu terpaksa ke belakang bagi laluan kawan aku yang lain untuk jadi leader. Sebab dia tiba-tiba dalam perjalanan tu, dia bawa motor jadi macam berhenti-berhenti. Rupanya ada kisah di sebalik kenapa dia berhenti-berhenti tu. So masa solat subuh tu, lepas saja habis solat subuh tu, kita orang pergi cek sarapan. Masa bersarapan tu, barulah kita orang semua tanya kawan aku lah, yang jadi leader tu, kenapa kau berhenti-berhenti masa bawa motor tu? Dia kata masa bawa motor tu aku nampak ada satu perkampungan dan orang ramai dekat jalan time tu. Sebab tu lah aku bawa slow, aku berhenti-berhenti, aku bawa slow. Itu pada pandangan mata dia. Tapi pandangan mata kita orang, jalan tu sangat kosong, gelap dan tak ada apa-apa. Lapang, kosong dan menyeramkan lah jalan tu. Itu yang dikatakan. Lepas tu ada lagi satu cerita yang dia cakap. Ada satu cerita lagi satu lah selain daripada cerita yang ramai orang lalu tadi, iaitu masih dia start kira tadi. Dia start kira ahli yang ikut pergi ride ni selama 6 orang. Tapi dia kira ada 7 orang. Aku orang yang terakhir 6. Siapa belakang aku? Aku pelik, masih bawa motor macam biasa. Masih bawa motor tu, aku bawa tengok side mirror, memang tak ada apa-apa, gelap gila. Tapi bila berhenti tu, masih dia kira, aku tengok side mirror, ada pula orang belakang aku. Tapi aku tak tengok jelas lah, aku hanya nampak melalui side mirror. Tapi kawan aku tu, dia kira ada 7 orang. Dia kira 7 orang termasuk belakang aku tu. Dan siapa orang ke-7 tu? Orang lain semua buka helmet, dongak. Sampai ke-7 tu dia tutup je helmet, dia ke bawah, mata ke bawah, pakai motor lama. Sebab tu kawan aku kira dah kira sampai 4 kali, dia kata dah sah, ini memang bukan orang. So dia teruskan perjalanan, dia suruh baca doa. Dia suruh baca doa dan selawat. Lepas tu dia terus perjalanan lah. Itulah kisah misteri lah bagi aku. Kawan aku pun masa kat Cameron Highland tu pun dia macam demam, dia teringat-ingat lah.
So akhirnya sampailah ke Sungai Koyan. Memang cantik view Sungai Koyan tu. Lawa gila. Lepas tu sampailah ke Cameron Highland. Itulah pengalaman. Aku tak rasa sepanjang perjalanan aku tak rasa seram apa pun. Tapi benda tu punya jadi kat kita orang juga waktu tu. Itu je lah cerita yang aku nak kongsikan sebenarnya. Okey. Memang kisah dia tu sebenarnya memang ya, kalau kita just dengar sekali imbas macam tak ada apa-apa kan. Tapi kepada sesiapa yang terkena sendiri dengan perkara-perkara macam ini, memang akan terasa memang itu adalah suatu benda yang sangat-sangat seram dan menakutkan. Sebab apa? Awalnya mungkin kita tak akan rasa apa-apa sebab yalah, kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi orang yang nampak benda ni pasti akan rasa seram. Pasal dia tahu dalam keadaan yang macam ini ialah tak ramai, dalam konvoi yang tak ramai macam ni, 6 orang macam itu, sudah pasti kita akan kenal siapa-siapa yang ada di dalam grup kita. Dan tiba-tiba macam tadi, tiba-tiba ada satu orang yang lain. Pula tu orang tu menunduk je kan, dengan helmet dia tunduk. Lepas tu tak bercakap apa. Pasti akan menimbulkan satu keraguan pada orang yang menjadi leader, yang mengira siapa-siapa yang jadi leader ni mesti dia akan tahu apa kesusahan sebenarnya jadi leader, terutamanya perjalanan di waktu malam macam ni. Jadi dia ni yang merasa segala-galanya berada di depan, apa yang berlaku pun dia akan rasa dulu. Jadi pada malam itu kita dapat perhatikan bahawa dekat sini leader ni telah mengalami kejadian-kejadian aneh yang agak misteri pada aku, boleh kata menyeramkan juga. Sebab tadi dikata tadi macam member kita cakap, Faiz ni, dia kata leader ni rupa-rupanya ketika dia berhentikan motor tu, dia rupanya nampak ada perkampungan yang sangat-sangat ramai orang melintas jalan kiri kanan. Jadi dia terpaksa perlahankan motor, terpaksa berhenti untuk mengelak daripada melanggar orang-orang tu. Kita semua tak nampak, yang lain-lain semua tak nampak. Leader ni terlanggar salah seorang makhluk tu, ataupun salah seorang, nak panggil salah seorang ke macam mana, mungkin akan berlaku sesuatu yang lain. Jadi kat sini pada aku, cerita daripada member kita Faiz ni memang ialah perjalanan malam ni berlainan ni. Kalau tak ada apa-apa berlaku pun kita rasa seram, apatah lagi yang macam Faiz sendiri mengalami ataupun merasai benda tu. Walaupun dikata dia tidak berasa apa-apa seram pun, tidak berapa seram ketika itu, tapi kita boleh perhatikan bahawa ketika leader dia ni mengira orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia sebenarnya terperasan memang ada seorang lagi di belakang dia. Pelik sebab dia tahu dia ni adalah orang yang terakhir di dalam konvoi tu. Jadi siapa yang berada di belakang dia? Memang itu sahaja cerita dia hari ini. Mungkin ada lagi kisah-kisah. Aku akan korek lagi kisah-kisah seram daripada member kita Faiz ni. Sekiranya ada, nanti aku akan buat lagi macam ni. Kemungkinan aku akan buat style aku call, biar dia cerita dalam video ataupun video call ataupun voice call ni. Jadi kat situ direct, tak boleh nak cut, tak boleh nak apa jadi kat situ korang nak kelentong ke apa ke memang susah sikit. InsyaAllah aku akan buat macam itu. Bukan pada Faiz saja, mungkin kepada yang lain-lain pecerita-pecerita yang pernah memberikan kisah-kisah seram pada Angah Story ni. Kita tengok, kita tunggu saja. Jadi Angah nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah sentiasa menyokong channel Angah Story ni. Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notification tu sekali, okey? Jangan lupa tekan sekarang, tak kena bayar pun, memang gratis. Angah harap sokongan yang anda berikan, yang kalian berikan pada Angah ni akan memberikan semangat pada Angah untuk terus memberikan video-video yang terbaik dalam channel Angah Story ni. InsyaAllah bukan hanya video seram, mungkin ada video-video berkenaan dengan fakta-fakta ataupun kisah-kisah yang tak pernah diceritakan orang. Mungkin korang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku pada kisah-kisah itu. InsyaAllah Angah akan korek. InsyaAllah berikan Angah sedikit doa untuk Angah kuat dan cekal untuk membuat cerita-cerita ni. Bukan senang kita nak cari fakta, lebih-lebih yang melibatkan fakta. Ia perlukan fakta yang tepat, yang lengkap, yang menarik, baru sesuatu cerita itu baru betul. Okey, jadi kepada sesiapa yang ingin memberikan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada pengalaman, kisah-kisah seram macam ini, jangan lupa dropkan kisah-kisah seram anda di sini, di komen ini ataupun di IG Angah.
Nice Guys TV. Kalau sesiapa yang nak DM boleh di Nice Guys TV ataupun di FB Angah Ana Abu Bakar ataupun Nice Guys TV. Nanti Angah letakkan tajuknya di deskripsi. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.